Hello semua, selamat petang, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Okay, so sekarang jom kita lihat kepada bahagian yang kedua, sesi kedua. Apakah yang kita akan belajar? Jom kita lihat. Buka curtain. Okay, baiklah. So sekarang kita akan belajar pula tentang persepsi dan juga penanggapan. Persepsi dan penanggapan. Dengan macam hampir sama saja, tapi apakah perbezaan antara mereka? Jom kita lihat satu-satu dahulu. Okay, so yang pertama, persepsi. Apakah itu persepsi? Sebelum lihat definisi dia dahulu, tutup dulu. Kamu fikir, dalam fikiran kamu, kalau fikir tentang persepsi, kamu rasa apakah maksud dia? Berikan beberapa saat. 3, 2, 1, ending. Okay, so kalau persepsi, di dalam tanggapan saya, persepsi merupakan tanggapan, betul. Persepsi ni dia merupakan satu tanggapan ataupun dia merupakan satu keadaan di mana kamu tahu. Kalau untuk saya lah, keyword untuk persepsi ialah tanggapan dan juga tahu. Ini merupakan persepsi. So kalau ada kedua-dua keyword ini, memang senanglah untuk hafal dia punya definisi. Okay, so persepsi ini merupakan satu tanggapan langsung dari suatu adaptasi ataupun satu proses di mana seseorang itu mengetahui beberapa perkara melalui apa? Melalui panca indera yang dimiliki sehingga faham setiap perkara yang ada dalam persekitarannya. So secara ringkas kamu dapat dapat hafal dengan cara begitu. Yang pertama, persepsi dia berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan tanggapan langsung dari satu adaptasi. Tanggapan langsung dari satu adaptasi. Ataupun proses seseorang dia buat apa? Proses seseorang dia tahu tentang beberapa perkara melalui panca indera. Sehingga dia dapat faham sesuatu perkara. Okey. So senang sajalah. Persepsi merupakan satu tanggapan langsung dari satu adaptasi ataupun satu proses. Anda tahu beberapa perkara melalui panca indera. Panca indera ini sangat penting ya dalam persepsi. Anda mesti kena menggunakan panca indera untuk mendapatkan sesuatu, untuk mengetahui sesuatu. Ya. So dalam persepsi, kita dapat pecahkan kepada dua. Dapat dua unsur yang sangat penting dalam persepsi, iaitu yang pertama, interpretasi, dan yang kedua ialah pengorganisasian. Yang pertama, apakah itu interpretasi dahulu? Okey, interpretasi merupakan satu keupayaan pemahaman individu terhadap informasi yang diperolehinya. Manakala pengorganisasian merupakan satu proses mengelola informasi tertentu agar memiliki makna. Dengar macam pro kan? Tapi sebenarnya senang saja untuk faham kedua-dua perbezaan ini. Interpretasi merupakan satu keupayaan, kebolehan kamu dia memahami sesuatu informasi. Kebolehan kamu memahami sesuatu informasi itu merupakan interpretasi. Kalau pengorganisasian pula, dia merupakan satu proses kamu mengelola informasi supaya dia ada makna. Merupakan satu proses kamu mengelola, mengorganisasi maklumat tersebut supaya anda faham. Ya, kamu proses maklumat ke dalam bentuk yang kamu faham. Itu merupakan pengorganisasian. Kalau interpretasi, dia merupakan satu keupayaan kamu dapat informasi. Kamu dapat dan juga faham informasi. Satu keupayaan kamu dapat dan juga faham informasi tersebut. Itu merupakan interpretasi. Kalau pengorganisasian merupakan satu proses kamu memproses maklumat sehingga kamu faham. Memproses maklumat ke dalam bentuk yang kamu faham, ke dalam bentuk yang ada makna. Itu merupakan pengorganisasian. Okey. Kemudian, persepsi ni dia sentiasa ada seorang kawan yang rapat dengan dia, iaitu apa? Iaitu pengamatan. Betul, pengamatan. Memang sangat rapat lah macam itu cakoi kan, kan dia sepasang kan, dia lah yang merupakan pasangan dia. Okey, so apakah itu pengamatan pula? Pengamatan dia dapat berkait rapat dengan penelitian. Dia sama maksud dengan penelitian ataupun maksud dia juga merupakan persepsi lah. Dia sama maksud saja.
Pengamatan sama maksud dengan penelitian. Pengamatan juga merupakan persepsi. Okey, so dia merupakan satu gambaran lah atau bayangan dalam hati atau fikiran, pandangan atau tanggapan. Sama juga ada tanggapan. Benda yang sama saja tapi nama yang lain kan. Okey. So kalau untuk pengamatan, dia senang saja. So kalau lihat di dalam gambar aja di bawah. So yang pertama ni, sebab pengamatan ni dia sama-sama saja macam persepsi kan. Dia menggunakan kelima-lima panca indera mereka. Yang ni apa? Yang ni saya tak cakap lah. Panca indera semua tahu dia kan. So lepas dia dapat rangsangan melalui panca indera, dia akan memproses di otak dia. Untuk apa? Untuk mempelajari sesuatu. Ya. Maksudnya dia dapat satu rangsangan melalui panca indera, kemudian dia memproseskan maklumat di dalam otak dan seterusnya dia dapat belajar sesuatu. Dia dapat memperoleh sesuatu yang baharu, memahami perkara di dalam persekitaran dia. Okay, so itu merupakan proses pengamatan lah. Ingat, dari panca indera, kemudian ke dalam otak, kemudian dia faham sesuatu di persekitaran. Okay. So, terdapat 3 jenis faktor yang meningkatkan persepsi atau pengamatan. Ada 3 jenis faktor lah yang meningkatkan kebolehan seseorang untuk apa? Untuk mendapatkan idea. Ya. Sebab tadi ada cakapkan maksud persepsi ni ialah dia merupakan satu proses seseorang itu mengetahui beberapa perkara melalui panca indera kan. So apakah faktor yang meningkatkan kebolehan seseorang itu untuk memahami sesuatu melalui panca indera? Dapat 3 jenis faktor yang dapat meningkatkannya. Okey, yang pertama ialah guru, iaitu kami semua. Peranan guru untuk memastikan murid-murid terlibat dengan sepenuhnya dan mempunyai motivasi intrinsik yang tinggi untuk mengikuti pengajaran dan juga pembelajaran. Maksudnya guru haruslah memikirkan cara-cara yang terbaik yang dapat menarik minat murid, yang dapat meningkatkan motivasi intrinsik mereka untuk mengikuti pembelajaran dan juga pengajaran. So minat, kebolehan kognitif dan juga pengalaman murid-murid itu sendiri ke atas suatu objek atau subjek. Ini merupakan faktor juga yang dapat meningkatkan persepsi seseorang murid. Iaitu apa? Minat, kebolehan kognitif dan pengalaman ke atas satu objek. 3 benda ni diterus gabungkan dalam satu point. Minat, kebolehan kognitif iaitu kepintaran dia lah dan juga pengalaman. Dia dapat meningkatkan persepsi seseorang murid. Okey, yang ketiga ialah keadaan sasaran pada objek yang diamati. Okey, so ini merupakan ketiga-tiga faktor lah dapat meningkatkan persepsi. Kemudian, ada 5 jenis kepentingan persepsi dan juga pengamatan dalam pembelajaran. Mengapakah persepsi dan pengamatan ni penting? Sebab dulu memang langsung tak pernah dengar kan? Tapi tiba-tiba kita perlu belajar. Jom kita lihat 5 bebe ini. Satu per satu. Bebe yang pertama. Okey. So, murid mempunyai kemampuan untuk membeza, mengumpul dan juga membuat penumpuan untuk mengorganisasikan pengalaman. Keyword ialah apa? Dia ada keupayaan untuk apa? Untuk membeza, untuk mengumpul dan juga membuat penumpuan supaya dapat mengorganisasi pengalaman dia. Yang kedua ialah merupakan satu proses kemahiran yang memerlukan kecekapan dalam menganalisis bentuk-bentuk dan juga simbol dalam bacaan. Ini dia punya keyword ialah menganalisis apa? Menganalisis bentuk-bentuk dan juga apa? Dan juga simbol dalam bacaan. Okey, yang ketiga ialah apa? Yang ketiga ialah kanak-kanak dapat mempunyai kekuatan dalam konsep nombor agar dapat memastikan nombor tersebut betul. Okey, so keyword ini ialah ada kekuatan dalam konsep nombor. Dia dapat belajar tentang sesuatu yang ada nombor. Okey, kemudian ialah kefahaman terhadap sesuatu perkara atau situasi melalui panca indera setelah berlakunya proses dalam mental. Maksudnya dia dapat rangsangan dari panca indera kemudian memproseskan maklumat
Okay, so ini punya keyword ialah memahami sesuatu menggunakan panca indera setelah berlakunya proses dalam mental. Panca indera ni paling penting lah. Kemudian yang terakhir sekali ialah berkait rapat dengan darjah kecerdasan kanak-kanak. So persepsi ini dia penting sebab dia dapat mempengaruhi darjah kecerdasan EQ seseorang. Ini adalah IQ, sorry. IQ seseorang kanak-kanak. Okay, so ini merupakan kepentingan dia. Okay, so sorry, main kejap. Okay, so kemudian jom kita lihat apakah implikasi persepsi terhadap PDP. Okay, apakah implikasi kita belajar tentang pengamatan, belajar tentang persepsi dalam PDP? Okay, so implikasi yang pertama ialah dapat meningkatkan kepekaan terhadap panca indera. Kemudian dapat memberikan banyak peluang kepada murid untuk menggunakan panca indera sendiri. Sebab apa? Sebab kedua-dua ini dapat dicapai sebab cikgu sudah tahu kepentingan panca indera dalam membolehkan seseorang itu meningkatkan persepsi dan juga penanggapan dia kan. So cikgu memang akan memaksimumkan penggunaan panca indera dalam kalangan murid. Okey. Kemudian dapat meningkatkan isi pelajaran daripada mudah kepada kompleks, iaitu secara berperingkat daripada dekat kepada jauh dan diketahui kepada yang belum diketahui. Dan akhir sekali ialah dapat melatih murid-murid untuk menumpukan perhatian terhadap rangsangan-rangsangan persekitaran. Sebab murid-murid dia perlu menggunakan kelima-lima panca indera mereka untuk mendapatkan rangsangan daripada persekitaran kan. Kalau dapat tu, mereka barulah dapat memproses dalam otak. Dan hal ini dapat meningkatkan persepsi mereka. So ini merupakan implikasi lah. Implikasi persepsi terhadap PDP. Okey. Kemudian jom kita lihat apakah itu penanggapan pula. Oh, memang banyak pattern kan. Penanggapan dia hampir sama maksud macam apa? Macam persepsi je kan. So kalau penanggapan menurut Kamus Dewan dia bermaksud pencerapan. Pencerapan. Jangan tanya saya mengapa dia maksud pencerapan. Tanyalah Kamus Dewan. Okey. Kemudian penanggapan juga merupakan satu tanggapan mental lah untuk satu objek, konsep ataupun ciri-ciri melalui deria. Dia memang hampir sama maksud macam yang tu persepsi sahaja. Kemudian Solso pada tahun 2001 berpendapat bahawa penanggapan ialah apa? Merupakan bayangan mental, idea dan juga proses. Dan Brunner pada tahun 1967 pula berpendapat bahawa penanggapan ialah apa? Penanggapan ialah kategori-kategori mental yang membantu dalam proses mengklasifikasikan objek, peristiwa atau idea-idea berdasarkan ciri-ciri khas. Baca pun nampak macam high class. Panjang kan? Saya pun tak faham apa tu sebenarnya. Okay, so itulah merupakan definisi-definisi yang telah dinyatakan dari pelbagai aspek lah. Dari segi Kamus Dewan, dari tokoh-tokoh yang berlainan. Okay, itulah merupakan penanggapan. Okay, so bagaimanakah pembentukan konsep penanggapan? Okay, so yang pertama, jom kita lihat. Dia terhasil daripada ketajaman fikiran individu dalam mengklasifikasikan objek-objek ataupun idea. Dia mengklasifikasikan objek. Memang susah nak baca ayat ini. Mengklasifikasikan. Ini merupakan keyword untuk yang point pertama ini. Sebab itulah dia susah sangat nak baca. Sebab dia nak saya baca banyak kali kan. Okey, yang kedua ialah memudahkan suatu konsep untuk diingat, dianalisis dan juga dihubungkan dengan situasi lain. Ini merupakan, yang warna biru ni merupakan key point lah. Dan yang ketiga, selain itu, dia dapat mengumpulkan maklumat yang berguna untuk menyelesaikan masalah. Okey, so ini merupakan penanggapan. Okey.
So, senang saja penanggapan. Penanggapan merupakan satu proses kamu mengklasifikasikan satu objek dahulu. Mengklasifikasikan objek dahulu. Yang pertama, klasifikasi. Yang kedua, selepas kamu sudah klasifikasi objek, sudah bezakan objek-objek tersebut, kemudian anda akan mengingat, menganalisis dan juga menghubungkan konsep-konsep tersebut. Ya. Setelah mengklasifikasikan, kamu akan buat apa? Kamu akan ingat, kamu akan analisis dan juga kamu akan menghubungkan dengan situasi yang lain. Dan akhir sekali, kamu akan menggunakan maklumat yang kamu ada untuk buat apa? Kamu akan mengumpulkan maklumat dan juga menggunakannya untuk menyelesaikan masalah tertentu. Okey, so itulah merupakan pembentukan konsep ataupun penanggapan. Satu proses lah, proses keseluruhan. Satu, mengklasifikasikan. Kedua, kamu analisis. Ketiga, kamu menyelesaikan masalah dengan menggunakan maklumat tersebut. Okey. Kemudian, apakah faktor-faktor yang membentuk penanggapan pula? Okey. Sekejap. Okey, terdapat 4 jenis faktor. Yang pertama, pengalaman. Yang kedua, imajinasi. Yang ketiga, penguasaan bahasa. Dan yang keempat, kecerdasan mental. Tudung. Okey, jom kita ceraikannya satu persatu. Yang pertama ialah pengalaman. Okey, apakah itu pengalaman? Pengalaman ni merupakan satu rangsangan. Merupakan satu rangsangan lah. Pengalaman yang dialami akan dikodkan dengan lebih mudah. So, pengalaman ini dia membantu seseorang untuk membentuk konsep. Maknanya sekiranya kamu ada satu pengalaman, kamu akan dapat membentuk persepsi dengan lebih mudah. Dapat membentuk konsep dengan lebih mudah. Kamu dapat faham dengan lebih mudah. Sebagai contoh, jikalau anda merupakan anak kepada seorang nelayan, so kamu dapat mengkategorikan ikan-ikan tersebut dengan lebih mudah. Dapat mengkategorikan, ini ialah ikan ikan apa ikan warna merah, ikan warna hitam, saya tak tahulah. Dapat mengkategorikan lah ikan-ikan tersebut. Contohnya, satu contoh lagi sesuai. Ikan dapat mengkategorikan ikan tersebut kepada ikan mahal dan juga ikan murah. Ikan yang segar dan juga ikan yang tak segar. Sebab kamu sudah ada pengalaman kan. Sejak dari kecil lagi kamu sudah lihat. Bagaimana ikan tersebut nampak segar, nampak tak segar. So kamu memang akan dapat membentuk konsep tersebut dengan lebih cepat sekiranya cikgu mengajar ilmu tersebut di sekolah. Kemudian yang kedua ialah imajinasi. Imajinasi merupakan kebolehan mental lah untuk membayangkan sesuatu walaupun tidak berada di depan mata. Dia macam think out of the box lah. Walaupun kamu tak nampak, tapi kamu dapat membayangkan. Memang sekarang saya percaya banyak yang ada daya imajinasi yang tinggi kan. Dapat fikir yang banyak bukan ataupun dapat mencipta pelbagai bahan yang sangat wow. Okay, so daya imajinasi ini memang sangat penting lah untuk seseorang murid untuk mentafsirkan suatu konsep yang abstrak. Okay, dia sini memberikan satu contoh lah. Contohnya kamu menonton dokumentasi berkaitan dengan kemajuan yang dapat dicapai oleh manusia pada abad ke-20. So murid dia dapat membayangkan pula, apakah yang akan berlaku pada abad ke-21 nanti? So daya imajinasi ini sangat penting lah. Ia juga sangat penting semasa kamu nak menulis karangan kan. Karangan jenis cerita memang memerlukan banyak imajinasi. Dan juga sebab kebelakangan ini saya sedang baca buku Harry Potter. So imajinasi ini memang sangat penting lah. Kamu akan dapat fikir banyak gambaran-gambaran yang wow di dalam fikiran. Dengan hanya apa? Dengan hanya membaca saja. Kamu mentafsirkan suatu konsep yang abstrak kan. Membaca ni, kamu tak dapat sentuh kan. Kamu baca. Dia melalui mata dan masuk ke dalam otak. So itu merupakan satu yang abstrak. Dan kamu akan bayangkan gambaran-gambaran. Bagaimanakah Harry Potter ni? Dia rupa dia.
Kemudian bagaimanakah lokasi tersebut? So itulah merupakan imajinasi, kepentingan imajinasi. Okey, kemudian yang ketiga lah penguasaan bahasa. Penguasaan bahasa ni penting dalam pembentukan konsep dengan tepat, perbendaharaan kata, pengungkapan ayat, penggunaan ayat dan juga struktur ayat yang baik. Konsep juga perlu disertakan dengan fakta yang jelas dan sahih. Ini macam masa kamu jawab soalan esei lah kan. Konsep tersebut mesti ada fakta, mesti ada contoh. Oh, bukan sahaja esei. Dalam assignment anda semua mesti kena dapatkan fakta yang sahih kan, daripada tokoh-tokoh menurut siapa. Kemudian disertakan dengan contohnya, baru dapat markah yang tinggi kan. So penguasaan bahasa ini memang sangat penting lah. Di sini buku ada berikan satu contoh lagi. Contohnya, bunga mempunyai warna yang pelbagai dan juga tangkai yang terletak di hujungnya. Kemudian disertakan dengan contoh-contoh yang mudah supaya murid dapat memahami apa yang disampaikan oleh guru. Okey, so itulah merupakan cara seseorang guru dia memperkenalkan bunga. Okey, yang akhir sekali ialah kecerdasan mental. Kecerdasan mental menurut Piaget. Jean Piaget. Okey, dia merujuk kepada apa? Merujuk kepada keupayaan mental untuk mengubah persekitarannya supaya dapat memenuhi kehendaknya. Maksud kecerdasan mental ialah dia macam keupayaan mental kamu lah untuk mengubah persekitaran supaya ke dalam bentuk yang kamu mudah faham. Kamu nampak sesuatu, wah, contohnya kamu baca apakah itu persepsi. Definisi yang diberikan oleh tokoh-tokoh memang wow, panjang, sangat panjang. Kamu memang satu perkataan pun tak faham. So, bagaimana anda dapat memahami konsepnya? Kamu proses sendiri. Kamu melihat definisi tersebut dan kamu memproses apakah ayat-ayat lagi mudah yang dapat saya tafsirkan untuk perkataan persepsi ini. So, kamu dapat mengubah persekitaran, mengubah sesuatu untuk memenuhi kehendaknya. Memenuhi kehendak anda untuk memahami maksud perkataan tersebut. Itulah merupakan kecerdasan mental. Okay, so biasanya seseorang yang sangat pintar, dia memang dapat mengubah sesuatu yang kompleks, yang sangat sukar, nampaknya sangat sukar ke dalam bentuk yang ringkas untuk dia faham. Okey, hal ini melibatkan pemikiran pada peringkat yang tinggi lah, seperti membuat analisis, mensintesis pengalaman baru dan membuat penilaian. Membuat analisis ataupun justifikasi, sebut tu kamu dengar saja akan takut kan. Memang dulu masa saya SPM, masa saya lihat je soalan-soalan sebegitu, justifikasi, analisis, perbandingan, saya akan takut dah. Sebab dia semuanya melibatkan pemikiran yang tinggi. Okey. Kemudian adalah kecerdasan murid memudahkan penanggapan suatu konsep. Contohnya murid tahun 1 menganalisis perbezaan bentuk yang terdapat antara burung dan juga ayam. Ini merupakan satu proses analisis kan yang melibatkan kepintaran anda. Okey, apakah implikasi penanggapan pula terhadap PDP? So, penanggapan ni penting supaya guru-guru dapat menggunakan bahan-bahan yang konkret untuk mengaitkannya dengan perwakilan simbol. Sebab tahu kan konkret-konkret, budak-budak ni dia lagi mudah untuk membuat penanggapan tentang sesuatu. Kemudian menggunakan kaedah induksi dan juga didaksi untuk membimbing murid-murid membentuk konsep ataupun prinsip yang baharu. Induksi dan juga didaksi. Kemudian ialah menolong pelajar menguasai bahasa untuk digunakan membentuk konsep baharu. Okey, yang keempat ialah mengajar dengan menggunakan carta atau gambar rajah sebelum mengkaji situasi yang benar. Okey, so itulah merupakan penanggapan. Okey. So di sini saya ingin jelaskanlah apakah perbezaan utama antara persepsi dan juga penanggapan. Kedua-dua ni nampak macam hampir serupa saja kan? Tetapi apakah perbezaan antara mereka?
Dia mesti akan ada perbezaan. Kalau tidak, mengapa kamu nak belajarnya secara asing kan? Okay, so kalau dari segi persepsi dia merupakan pemahaman cetek. Manakala penanggapan merupakan pemahaman yang mendalam. Persepsi ni kamu hanya faham secara macam mana, secara surface saja. Kamu faham secara cetek saja, secara surface saja. Tapi kalau penanggapan, kamu faham secara mendalam, kamu faham sesuatu dan kamu fikir proses-proses dalam otak kamu banyak. Contohnya, saya beri satu contoh. Contohnya, kamu hidup bau rokok. Kalau persepsi, kamu akan ada persepsi, ya busuknya bau rokok ni. Okey, itulah merupakan persepsi. Kalau penanggapan, kamu akan faham secara mendalam kan? So, kamu rasa, apakah yang akan kamu fikir? So, kamu hidup bau rokok. Kamu akan rasa dia busuk kan? Kemudian, apakah yang kamu akan faham? Kamu akan faham, apakah keburukan tersebut, rokok tersebut. Okey. So, itulah penanggapan. Kamu akan fikir pula, apakah implikasinya terhadap anda diri sendiri. Itulah implikasi penanggapan. Okey, kemudian ialah cara-cara meningkatkan pengamatan dan juga penanggapan di dalam kelas. Okey, yang pertama, guru memulakan pengajaran yang konkret kepada pengajaran yang abstrak. Contohnya, dia mengajar sesuatu yang mudah dahulu kepada yang susah, step by step lah. Kemudian, kedua ialah menerangkan suatu konsep dengan jelas dan tidak mengelirukan murid-murid. Ini penting lah supaya arahan guru, penjelasan guru adalah jelas. Ini saya juga sedang belajar, dalam proses belajar. Sebab kadang-kadang saya juga tidak dapat menerang dengan jelaskan. Itu merupakan maksud saya masih tidak faham suatu konsep dengan betul-betul dan juga mendalam. So, saya perlu mengubah. Okay. Sebagai seorang guru, memang perlu ubah. Okay. Konsep besar tidak sama dengan nilai yang sebenar. Konsep besar tidak sama dengan nilai yang sebenar. Contohnya, wang shilling 50 sen lebih besar dan berat daripada wang kertas RM1. Tapi kertas nilai untuk RM1 ni lagi besar kan daripada shilling 50 sen. So, kalau nak jelaskan kepada murid-murid, macam mana nak jelaskan? Mereka pastinya akan rasa keliru kan? Kalau saya lah, saya rasa saya akan memberikan satu contoh situasi kepada murid-murid. Ini merupakan 50 sen. Ini merupakan RM1. Kalau kamu bayar di kedai, kalau kamu berikan ni 50 sen ke pakcik ni, kamu berikan benda bulat-bulat ni 50 sen kepada pakcik ni. Pakcik ni dia akan berikan kamu berapa gula-gula? Dia akan berikan 1 gula-gula saja. Tapi kalau kamu berikan wang kertas RM1 kepada murid-murid, dia akan berikan 2 biji gula-gula kepada kamu. Kemudian saya akan jelaskan jugalah bagaimanakah 50 sen ni dapat ditukarkan ke dalam bentuk kita panggil apa? Maksudnya 50 sen ni dia akan ditulis sebagai 0.5 ringgit. Dalam bentuk ringgit. 0.5 ringgit. Kami selaraskan 0.5 ringgit. Kalau 1 ringgit, 1. 0.5 dan juga 1. Mana lagi satu besar? Mestilah 1 kan? Okey. Yang ketiga pula ialah guru menjelaskan suatu perkataan dengan tepat. Sebab terdapat beberapa perkataan dalam BM yang mempunyai ejaan yang sama tetapi sebutan yang berbeza. Makna juga berbeza. Contohnya, contoh apa? Contoh perkataan perang. Perang lah cing-cing-cang-cangan. Peperangan. Kalau perang, apakah maksud perang pula? Perang tu sejenis warna kan. Dia juga ada maksud lain lah. Dapat banyak perkataan sebegini sebenarnya yang perlu diperhatikan lah oleh para guru. Haruslah berhati-hati semasa mendidik anak-anak sekalian. Okey. So yang keempat ialah guru haruslah mempelbagaikan kaedah mengajar. Murid dapat memahami sesuatu tajuk yang dipelajari dengan mudah. Mempelbagaikan kaedah mengajar, contohnya dia kerja menggunakan teknologi untuk ajar. Kejap lagi dia menggunakan kaedah kumpulan untuk mengajar. Dia suruh mereka adakan gallery walk untuk belajar. So dengan menggunakan kaedah yang berbeza-beza dan juga sesuai dengan tahap kemampuan pelajar, maka pelajar tersebut dapat belajar dengan lebih mudah.
Okey, itu saja untuk pengajaran pada hari ini untuk sesi 2, iaitu pengamatan dan juga penanggapan. Itu saja. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi untuk next episode.